Baik tuan-tuan, pagi ini sambungan pengajian kitab Tafsir Al-Azhar juzuk yang pertama surah Al-Baqarah. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 338. Ayat yang ke-108 muka surat 338. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم. Baik, sambungan ayat 108 iaitu masih lagi berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan jangan sesekali kita meniru ataupun mengambil sifat-sifat buruk yang ada pada kaum Yahudi laknatullah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Apakah kamu hendak bertanya kepada rasul kamu sebagaimana telah ditanyakan Musa suatu ketika dulu oleh orang Yahudi? Ayat ini bunyinya soalan. Ya, soalan tak? Am turiduna, adakah itu soalan. Adakah mu ni, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam konteks ayat ini turun di Madinah kepada orang-orang Madinah, kepada orang-orang Yahudi di Madinah, ataupun kita kata secara lebih umum kepada orang Madinah, tak kira lah siapa pun. Kepada orang Madinah, sama ada dia Arab, dia dah masuk Islam, ataupun dia Yahudi, dia tak masuk Islam lagi. Apabila menghadapi dakwah Nabi, apabila dikemukakan kepadanya dakwah Nabi, wahyu turun, dapatlah ayat Quran tu, Nabi baca, sampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada umat Islam yang dah Islam, sampaikan juga kepada yang belum Islam, Yahudi ke siapa ke. Maka soalannya bunyi macam soalan, wahai umat manusia, adakah mu nak tanya Nabi sebagaimana Nabi Musa dulu Yahudi tanya Nabi Musa? Yahudi tanya macam-macam Nabi Musa, mu pun nak tanya Nabi macam-macam juga kan? Itu pandangan yang pertama, maksud yang pertama, iaitu daripada perkataan tas'alu. Ya, tas'alu tu ayat 108 tu tuan-tuan perhatikan, ya, ada perkataan tas'alu. Am turiduna an tas'alu. Tas'alu ni ada dua makna. Yang pertama dengan makna tanya lah, daripada perkataan soal. Dah jadi bahasa Melayu pun tak? Soalan tu, mana datang perkataan soalan? Soalan daripada perkataan sa'ala, yas'alu, su'al. Su'alun bahasa Arab. Melayu pun lebih kurang tu jugalah, soal ataupun tanya. Itu tafsiran pertama, bertanya. Maknanya, wahai umat Muhammad, mu nak tanya Nabi Muhammad sebagaimana Yahudi tanya Nabi Musa dulu kan? Kama su'ila Musa min qabl. Yang kedua, makna dia ialah, ni sebab tu tafsir ni, kalau ilmu tafsir ni luas, jangan tengok satu kitab sahaja. Ilmu tafsir ni luas. Yang kedua, makna tas'alu ni ialah minta. Minta. Kan banyak doa yang kita guna perkataan Allahumma inni as'aluka. Perasan tak? Doa kita. Sebahagian kita lepas pada salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Baca apa lepas pada salam? Allahumma inni as'aluka. Mana datang perkataan as'alu tu? Ini perkataan ni lah, dengan makna minta. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku minta denganmu. Tu makna minta pula.
Nah, Allahumma inni as'aluka ridha, minta apa? Ridhaka, ridamu ya Allah, keredaanmu ya Allah, wal jannah, minta syurga. Apa lagi? Pagi-pagi ni doa ni hadis sahih. Hadis sahih memang Nabi buat sungguh. Doa waktu pagi minta 3 benda. Tadi pun ada imam baca lepas pada sembahyang, doa solat tadi. Cuma imam kita baca bahasa Melayu, tak kisahlah bahasa apa pun, bahasa Jawa pun boleh. Tak, apa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan tayyiba wa as'aluka amalan mutaqabbala. 3 benda ni pagi-pagi hari. Tak, setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta 3 benda ni. Kita pun umat Nabi, tirulah Nabi, bacalah. Bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Banjar boleh, bahasa apa pun boleh, tak jadi masalah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku minta padamu ilman nafi'a, ilmu bermanfaat. Nak ilmu waktu mari mengaji ni. Tak, ilmu yang bagaimana? Bermanfaat dunia akhirat, bukan ilmu yang sia-sia. Ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'a. Yang kedua minta apa lagi? Inni as'aluka, minta apa dia? Rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Rezeki yang baik makna rezeki halal. Minta rezeki. Yang ketiga minta apa lagi? Allahumma inni as'aluka amalan mutaqabbala. Aku minta denganmu supaya amalan aku ini diterima. Allah terima amal kita. Pagi-pagi bacalah doa ni. Yang Rasulullah SAW ada dalam hadis sahih. Tak mampu nak hafal, kalau boleh hafal bahasa Arab. Tak hafal bahasa Arab, minta Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Jadi perkataannya lah as'alu. 2 makna. Pertama tanya, yang kedua minta. Jadi boleh kita faham kedua-dua tafsiran sama ada Allah larang. Tu. Ayat ini bunyinya macam tanya. Adakah mu nak tanya Nabi Muhammad sama macam Yahudi tanya Nabi Musa? Tu. Itu pertanyaan tapi dengan maksud larangan. Tu. Itu penting belajar tafsir. Tanya tapi sebenarnya nak larang. Tak? Boleh tengok huraian dia muka surat panjang lebar tuan-tuan 340. Tak? 340 tu. Tak? Sesat mana tadi? 340 ke? Tak, 339 lagi. 339 dah ada dah. Muka surat 339. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas tu sikit. Muka surat 339, huraian dia Habka kata, setelah Allah memberi ajaran sopan santun kepada umat yang beriman supaya mereka beradab dengan Nabi. Ini soal adab dengan Nabi. Kita dah baca pada sebelum ni, saya ingat sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita dah baca dah, iaitu perkataan yang Allah tegur, jangan menggunakan perkataan ni. Unzuruna, jangan menggunakan perkataan ra'ina, jangan guna perkataan ra'ina, maka gunalah perkataan unzuruna. Kenapa? Saya tak payah ulanglah, kita dah baca pada sebelum Ramadan yang lepas. Maknanya guna perkataan yang selayaknya. Sebab hakmu bercakap ni bukan puakmu, hakmu bercakap ni bukan jiranmu, bukan kawanmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar ada adab. Hakmu bercakap ni bukannya saudara mara biasamu, bukan kawan-kawan biasamu. Yang bercakap ni dengan siapa? Rasulullah. Maka perkataannya biarlah beradab. Jangan guna perkataan ra'ina, maka gunalah perkataan unzuruna. Itu kita dah baca sebelum Ramadan. Nak berkaitan dengan sopan santun, adab dengan Rasulullah. Ni pun adab jugalah ni. Patut Allah larang. Walaupun bunyinya macam soalan. Adakah kamu nak tanya Nabi macam Yahudi tanya Nabi Musa dulu, dalam keadaan tidak beradab? Ataupun dengan makna kedua, adakah kamu nak minta dengan Nabi sebagaimana Yahudi minta dengan Nabi Musa dalam keadaan tak beradab? Contoh apa? Yahudi minta dengan Nabi Musa, wahai Musa, tunjuklah ke aku Tuhan tu macam mana. Wah, hajar tu. Aku tak beriman wahai Musa, aku tak nak beriman lah Musa, kecuali mu tunjuk orang hari Tuhan lah. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Dia minta macam tu. Itu biadab dengan Nabi Musa. Begitulah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun ada sebabnya. Ada tafsir dalam kitab tafsir sebut asbabun nuzul.
iaitu sebahagian turun sekaligus, komplit. Kan kita tahu kan, sebagaimana kita maklumkan, Quran dia tak turun sekaligus. 23 tahun baru selesai, 13 tahun di Mekah, 10 tahun Madinah. Beransur-ansur, mula dengan Iqra, turun Iqra, lepas tu ya ayyuhal muddathir, lepas tu ya ayyuhal muzammil, sikit demi sikit, berdasarkan kepada isu. Jibril bawa mari ayat sikit sampailah 23 tahun Nabi kat Madinah, Nabi wafat, barulah selesai. Tapi punya kau hajar Yahudi ni, dia kata, Muhammad, dah mu tu Nabi, dah tu mu tu Rasul, bawa kepada kami sekali sebiji tu, bawa semualah sekali. Quran sebagaimana Taurat tu ada. Dia buat kira dengan Taurat. Taurat memanglah settle dah, turun zaman Nabi Musa lagi. Tak? Punya peningnya Yahudi ni. Taurat dah ada dah, komplit dah Taurat tu. Memanglah Taurat komplit dah zaman Nabi Musa, settle, turun lama dah. Tiba-tiba dia boleh kabur kat orang Muhammad. Ni, mari selesaikan semua sekali. Turun sekaligus, settle semua, kami nak tengok. Itu permintaan penghajur. Maka datanglah ayat 108 ini memberi peringatan, jangan kamu minta yang bukan-bukan. Ataupun dengan makna jangan kamu tanya bukan-bukan. Benda-benda yang tak perlu ditanya, benda-benda yang tak perlu diminta. Tak nak sabar nak minta macam tu. Sebagaimana orang Yahudi minta nak tengok Allah zaman Nabi Musa. Wahai Musa, kalau mu nak lan nu'mina laka hatta. Kan ada kita jumpa ayat tu lama dah rasanya. Saya tak ingat ayat berapa. Kita baca 2-3 tahun lepas. Lan nu'mina laka hatta, kami takkan beriman wahai Musa sehinggalah mu bawa nar hatta narallaha jahratan. Kami tak beriman sehingga kami nampak Tuhan. Membawalah Tuhan tu depan mata kami, kami nampak Tuhan, barulah kami beriman. Maka bawalah Tuhan depan kami. Itu permintaan yang kurang hajar biadab zaman Nabi Musa. Jadi begitulah peringatan ataupun larangan, janganmu buat macam tu wahai umat-umat Muhammad, sebagaimana dilakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kama su'ila Musa min qabl. Allahu Akbar. Jadi itulah dia punya sejarahnya, bagaimana ayat ini turun. Iaitu orang Yahudi minta dengan Nabi, turunlah komplit, settle semua, dah lengkap Al-Quran. Maka Allah pun larang, am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min. Baik, muka surat 339, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan mana yang muskil akan ditunggunya wahyu ilahi memberikan penjelasan. Jadi hamka ni dia tafsiran dia memilih dengan makna tanya. Saya rujuk kitab tafsir lain dengan makna minta, tak kisahlah dengan makna tanya ke, dengan makna minta ke, kedua-duanya Allah larang. Jangan mu tanya Nabi soalan-soalan kuah hajar. Jangan mu minta dengan Nabi permintaan yang tak pernah sabar, sebagaimana Yahudi minta tadi. Nak minta Quran turun sekaligus, settle, selesai, sekali turun je, sekali harum je. Tu Yahudi kuah hajar. Jadi hamka dia lebih kepada dengan makna pertanyaan. Sebab tu muka surat 339 tu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan mana-mana yang muskil akan ditunggunya wahyu. Nabi tak marah pun, tapi Allah yang marah. Kalau mu tanya macam-macam pun Nabi boleh jawab. Hak mana Nabi boleh jawab, Nabi jawab. Hak mana Nabi tak tahu, Nabi tunggu wahyu. Contoh ada orang tanya, wahai Muhammad, apa itu roh? Apa itu roh? Nabi tak tahu roh apa ke benda. Nak tunjuk macam mana roh, nak cerita macam mana, benda hak tak boleh tengok, tak boleh sentuh, hidu pun tak ada baunya, roh ni tak ada bau, tak boleh pegang, tak boleh tengok, tak boleh hidu, maka macam mana nak cerita? Maka Nabi kata, mu tunggu esok aku jawab, dengan harapan Allah turunkan wahyu. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada dalam Quran Allah menceritakan soalan yang tidak digemari, tidak digemari oleh Rasulullah SAW. Nabi tak suka, kerana Nabi tak boleh jawab. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya, bila kiamat? Lagilah tak boleh jawab. Antara soalan yang kurang sopan juga tu. Nah, bila kiamat? Bila kiamat?
Tak perlulah tahu tarikh, yang penting beriman kiamat pasti akan tiba. Sama ada kiamat kecil atau kiamat besar. Kiamat kecil maknanya mati. Kiamat besar hancurlah bumi ini. Tak, jadi soalan dengan Nabi ataupun permintaan kamu dengan Nabi, jaga-jaga. Ada dia punya adabnya, ada dia punya sopan santunnya. Sebab tu Hamka menyebut di sini, dapatlah difahami bahawa ada pula orang yang datang bertanya hendak menyoal gurunya, hendak mengukur dalam dangkal ilmunya. Lalu Hamka pun mengaitkannya dengan persoalan tajuk adab bertanya, tak kira pada siapa. Baik, dalam konteks ayat ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Rasulullah dah wafat. Nabi-nabi semua dah wafat, tak ada nabi dah, zaman tak ada nabi ni. Baik, siapa pewaris kepada Rasulullah? Siapa pewaris kepada Nabi? Jawabnya ulama. Maka adab bertanya kepada ulama itu pun penting juga. Sebab tu Hamka mengaitkannya adab bertanya. Ini cerita tentang orang Yahudi tak ada adab tanya Nabi Musa, ataupun umat Muhammad tadi, soalan cerita tadi bertanya minta dengan cara tak beradab. Dalam zaman kita hari ini dah tak ada Nabi, dah tak ada Rasul, iaitu para ulama. Maka adab dengan ulama lah pula. Adab dengan ulama. Nak bertanya kena ada adabnya. Ada orang tanya bukan nak tahu pun. Saya tengoklah pengalaman saya lah. Tak, dia tanya bukan dia tak tahu. Dia tanya sebenarnya dia nak hentam kawan tu. Tak, maka dia tanya dengan harapan ustaz tu jawab, hentam kawan tu balik. Tu pun satu hal juga tak. Allah macam-macam, tak apalah. Tapi jaga-jaga niat bertanya tu. Bukan tak boleh tanya, jangan salah faham. Bukan tak boleh tanya, boleh tanya, tapi niat kamu bertanya tu bagaimana? Cara bertanya, adab bertanya. Jangan salah faham pula. Islam ni agama larang bertanya. Tak, bukan larang bertanya, tak tahu tanyalah. Nak bagi jelas, nak bagi hilang kemusykilan, boleh tanya, tetapi tujuannya apa? Kalau soalan tadi macam soalan, kita dah jumpa ayat sebelum ni kan, cerita sembelih lembu tu. Cerita sembelih lembu tu kan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah suruh sembelih lembu. Maka datangnya perintah tu, Yahudi buat main-main pula. Lembu yang bagaimana tu saya tak perlu ulang dah, banyak dah. Banyak kali dah ulang dah. Warna apa? Kuning-kuning macam mana pula? Lembu hak jantan ke betina? Tak, kalau betina hak jenis macam mana? Hak jenis membajak sawah ke, hak bawa air ke? Banyak soal pula. Sedangkan dalam Islam datang perintah, buat je lah. Yang tu dilarang. Banyak songeh ni, hak jenis banyak songeh. Tak, itulah dilarang oleh Islam dengan makna pertanyaan ataupun dengan makna permintaan. Baik, seterusnya hujung ayat itu, ayat yang sama lagi, datanglah amaran. Mula-mula larang, lepas tu bagi amaran. Biasalah tu. Bila Allah larang, maka datanglah amaran. Kalau degil juga. Allah larang ni, larang apa larangnya? Jangan kamu bertanya ataupun meminta dengan Nabi dalam keadaan tidak beradab. Jangan minta ataupun bertanya benda yang bukan-bukan, sebagaimana telah dilakukan oleh Yahudi pada zaman Nabi Musa dulu. Itu larangan. Maka datanglah amaran yang menakutkan kita. Apa dia Allah larang? Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Sesiapa yang menukar iman dengan kekufuran. Huraiannya ada pada muka surat 340. Dan barang siapa yang menukarkan dengan kekafiran akan iman itu, dah beriman dah masuk Islam dah, tiba-tiba dia tukar. Allah na'udzubillah. Dia menukar keimanan dengan kekufuran. Maknanya kalau bahasa mudah-mudah kita hari ni, murtad. Murtad. Sesiapa menukar kekafiran akan iman itu, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang lurus. Sesat dari jalan yang lurus, lalu memilih jalan yang berbelit-belit. Kata Hamka muka surat 340. Termasuklah dia boleh jadi sesat dengan perbuatan banyak tanya tadi.
Dengan perbuatan banyak tanya tadi menjadikan dia tu sesat. Tak? Banyak tanya mu ni. Tak yakin pula. Tak yakin dengan Allah Ta'ala. Tak yakin dengan Quran. Kenapalah kita ni kena semayang contoh. Tak? Kalau nak cari hikmah dia tak apa. Tapi banyak tanya pula sehingga menimbulkan keraguan. Maka kata Hamka, maka dia telah memilih jalan yang berbelit-belit dengan banyaknya bertanya tadi, dengan banyak mengemukakan pertanyaan. Contoh sembelih lembu tadilah. Allah kata mu sembelih lembu. Lembu apa? Lembu betina. Pergi cari sekarang, sembelih. Selesai. Tak? Tapi dia memilih jalan berbelit-belit. Tanya lembu apa sodahnya. Sodahnya dia beriman dengan Nabi Musa, tak beriman juga. Sodahnya tak beriman pun dengan Nabi Musa, lawan ada lagi. Tak? Macam hari ni lah. Bila kata kita nak laksanakan hukum Allah, nak laksanakan undang-undang Islam, duduk tanya mau nanti kan orang kafir marah. Tak boleh itu ini. Songeh banyak songeh pula. Masyarakat kita berbilang bangsa, nampak zalim, potong tangan tak boleh, rejam orang zina tak boleh, sebab tak boleh. Sodahnya buat tak? Tak buat pun. Memilih jalan berbelit-belit, banyak songeh, banyak tanya. Sodahnya tak buat pun. Sampai hari ni tak buat. Tak ada lagi peruntukan potong tangan pencuri. Tak ada lagi peruntukan sebab orang zina. Tak ada lagi undang-undang mana-mana kat Malaysia ni merejam orang zina yang dah kahwin. Orang kahwin yang zina. Tak ada. Sebab apa? Banyak songeh. Ni Hamka sebut lama dah ni. Memilih jalan berbelit-belit, banyak mengemukakan pertanyaan. Maka mereka itu antara orang-orang yang sanggup ni na'udzubillah, menakutkan kita amaran Allah Ta'ala. Siapa-siapa tukar iman dia dengan kekufuran, maka dia telah memilih dhalla sawa'as sabil. Dhalla tak payah terjemah lah, kita duk baca hari-hari. Takkan tak faham dhalla. Duk baca Fatihah tu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dhalla lah tu. Hari-hari duk kita solat, setiap hari kita solat, maka setiap kali solat dalam setiap rakaat wajib minta, ya Allah, aku tak nak jalan sesat. Jauhilah aku ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tiba-tiba perangaimu mu cari benda sesat. Dalam solat bukan main lagi baca Fatihah, bukan main lagi minta jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, waladhdallin, aku tak nak sesat, aku tak nak sesat. Luar sembahyang membuat perangai yang membawa kepada kesesatan. Apa dia? Dhalla sawa'as sabil. Maka orang yang menukar iman dengan kekufuran dia. Iman ada dah, tapi nak banyak tanya, ragu-ragu, pilih jalan berbelit-belit. Maka kata Allah, dhalla sawa'as sabil. Maka dia telah memilih jalan yang sesat. Tuan-tuan baca sendirilah. Saya nak masuk ke ayat yang seterusnya. Yang tu huraiannya panjang tu. Saya nak masuk ayat yang ke satu lagi ada masa lagi insya-Allah. Ayat 109. Wadda katsirun. Ini perangai Yahudi kita kena hati-hati. Wadda katsirun min ahli kitab. Maka seronoknya orang Yahudi. Wadda ni tuan-tuan pernah dengar perkataan mawaddah? Mawaddah kan dah kadang-kadang dah jadi bahasa Melayu juga ni, ataupun nama-nama anak-anak perempuan kita ada orang nama Mawaddah. Mawaddah makna kasih sayang. Kasih ataupun sayang daripada perkataan wadda. Jadi nama orang Mawaddah. Mawaddah makna kasih sayang. Baik, Allah kata orang Yahudi tu wadda, dia suka, dia sayang, dia kasih. Betapa kasihnya orang Yahudi, betapa sayangnya orang Yahudi, betapa sukanya dia, cintanya dia, kalaulah puak-puakmu ni habis semua hak Islam ni masuk Yahudi. Ataupun kita kata semua yang beriman ini, ilau yaruddunakum, kalau mereka boleh membalikkan hati kamu, mim ba'di imanikum, lepas pada kamu beriman, kuffara, jadi kufur. Ayat ini turun selepas perang Uhud. Lepas perang Uhud, semua kita tahu perang Uhud menang ke kalah? Perang Uhud menang ke kalah? Kalah. Kita kalah, Islam kalah di tentera Islam kalah perang Uhud. Baik, bila kalah di perang Uhud, maka puak-puak Yahudi ni pun berdakwah. Bukan berdakwah.
Dakwah benda baik, da'iyah dia panggil. Propaganda bahasa orang putih. Bahasa modernnya propaganda. Maka Yahudi pun buatlah propaganda ataupun da'iyah. Apa pedah masuk Islam? Kalah juga. Nak dia duk perli macam tu. Dia kata mu ni duk ikut Muhammad, duk masuk Islam, beria masuk Islam, beria berjuang, sudahnya kalah juga. Baiklah patah balik kepada agama nenek moyang kamu. Tu namanya propaganda ataupun da'iyah. Maka turunlah ayat ini. Seronoklah dia kalau orang Islam yang kalah perang Uhud tu, ataupun kita kata yang kembali kepada agama nenek moyang mereka. Yaruddunakum, mereka nak menyesatkan kamu supaya kamu meninggalkan iman dan jadi apa? Kuffara, jadi kufur, murtad balik. Sebagaimana ayat ini disebut dalam kitab tafsir, turun kepada Ammar bin Yasir dan Huzaifah al-Yamani. Ini secara khususlah sahabat Nabi. Orang Yahudi mari cari Huzaifah. Dia khabar kat Huzaifah dengan Ammar, mereka berdua terlibat dalam perang Uhud. Kata, mu apa kebodohnya ikut Muhammad? Apa kebodohnya duk berjuang? Kalah juga dekat Uhud. Maka masuklah agama kami. Tinggalkanlah Muhammad, tinggalkanlah Islam. Kerana apa? Kerana mereka itu hasada. Tengok, Allah sebut perkataan hasada. Kerana dengki, kerana hasad. Sampai hari ini nak buat orang Yahudi pun. Ayat ini walaupun turun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cerita perang Uhud, sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak akan duduk diam untuk menyesatkan umat manusia. Orang Yahudi ni sampai kiamat akan berusaha untuk menyesatkan umat manusia, umat Islam. Buat Yahudi ni kata dia Yahudi nak masuk Kuala Lumpur tak lama lagi ni. Siap Perdana Menteri welcome lagi. Perdana Menteri welcome lagi. Welcome Coldplay. Konsert kat Kuala Lumpur. Tak, menteri, apa nama menteri tu? YB Teluk Intan lah, ahli parlimen Teluk Intan tu. Minta maaf lah orang Teluk Intan. Termasuk aku pun walaupun orang Kelantan, aku pengundi Teluk Intan. Walaupun saya orang Kelantan, saya pengundi Teluk Intan. YB Teluk Intan duk kempen tu. Nak panggil Coldplay. Perdana Menteri ni welcome to Malaysia. Coldplay. Kau mau tahu tak Coldplay tu menentang apa? Yahudi LGBT. Yahudi sampai kiamat takkan duduk diam untuk menyesatkan umat manusia. Apatah lagi kalau menteri-menteri turut sama, bekerja sama bawa mereka. Jawablah esok. Allah sebut lama dah. Yahudi akan menyesatkan umat manusia supaya manusia meninggalkan iman dan bawa kepada kekufuran. Sebab apa? Hasada, kerana mereka dengki. Min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Walaupun jelas depan mata mereka kebenaran itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengki itu dalam kitab tafsir sebut, dengki itu disusuli dengan usaha. Kalau setakat kita rasa, contoh, kita tengok orang rumah besar, kereta mewah, kaya, sihat, bahagia, kita rasa seronok dia, tanpa kita melakukan apa-apa usaha untuk menghilangkan nikmat tu daripada mereka. Itu bukan dengki, itu mungkin kita kata jealous je kot. Tak, cemburu je, tanpa ada usaha. Jealous, apa kita kata, cemburu, dah rasa dia tu lebih pada kita, tak apa. Tetapi yang dikatakan hasad dalam kitab sebut, hasada ni ialah kamu berusaha untuk menghancurkan dia. Macam-macam usaha lah, pergi jumpa bomoh lah, tak, pergi bakar rumah dia lah, pergi porak-porandakan rumah tangga dia lah. Itu dikira sebagai hasad. Sebagaimana Yahudi berusaha dengan propagandanya, dengan dakwahnya tadi, untuk memalingkan sahabat-sahabat Nabi yang kalah dalam Uhud tadi. Dah kalah pun, bukan hebat sangat Islam ni, Allah tak tolong, Tuhanmu tak tolong, mu kalah juga, apa buat apa masuk Islam. Tengok, Tuhanmu tak tolong, mu kalah juga perang Uhud kan. Lu ikut Muhammad kalah juga, baiklah masuk agama kami Yahudi, ikutlah agama kami, patah balik kepada agama nenek moyangmu dulu. Itu namanya propaganda. Berusaha untuk menyesatkan umat Muhammad. Ma tabayyana lahumul haq, lepas pada jelas kebenaran itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah kerja Yahudi, yang mana Allah bagi amaran siap-siap lagi, awal-awal lagi siap-siap bagi amaran, awal-awal bagi amaran supaya kita ambil pengajaran. Jangan kita terperangkap dengan permainan jahat Yahudi lagi. Waliyadzubillah. Allahu Akbar. Baik, panjang juga ni cerita dalam surah Al-Baqarah ni. Hamka pun tuan-tuan boleh baca 341 dah. Tu makna dengki tadi. Maka kalau setakat tak suka, jika kau beriman beroleh kebaikan, belum dah begitu berbahaya. Muka surat 341. 341 tu Hamka kata, kalau setakat tak suka, macam tadi dah, dalam hati je. Dalam hati je lah. Tak suka, apa kita kata, apa, jealous, cemburu, tak apa lagi. Tapi kalaulah sehingga mereka telah mulai berusaha, buat kerja dia lah. Dah mula dah buat, tarik apa nama ni, dengan dakwahnya, dengan propagandanya, duk cerita bukan-bukan. Dia pergi jumpa Huzaifah, sahabat Nabi tu, pergi jumpa Ammar bin Yasir, supaya mereka tu jadi goyang. Goyang. Malah aku ikut Muhammad, kalah juga perang Uhud, Allah tak tolong pun, na'udzubillah. Maka itulah dikira sebagai hasad dengki. Macam kita hari ni lah, macam saya dah sebut tadi dah. Kalau ada usaha untuk memporak-perandakan kehidupan orang lain dengan cara kamu fitnah dia, fitnah dia. Sebab apa? Sebab dengki itu hasad dia tu, dengki dia tu. Dan dengki ni dosa besar, tanda munafik. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang ada penyakit dengki, segala pahala dia akan dimakan oleh dengki itu, sebagaimana api membakar kayu. Kayu dibakar oleh api, maka pahala ibadah dibakar oleh hasad dengki. Na'udzubillah. Buang jauh-jauh perangai hasad dengki. Kerana perangai hasad dengki akan memakan pahala-pahala semayang, puasa, zakat, haji, sebagaimana api membakar kayu-kayu buruk. Tu. Jadi makna dengki ada pada muka surat 341. Boleh baca 341. Apakah yang dikatakan sebagai hasadan dalam ayat 109? Hamka menghuraikannya panjang lebar, iaitu orang-orang yang berusaha untuk memisahkan mereka daripada nikmat. Yahudi ni nak memisahkan umat Islam daripada nikmat paling besar. Apa nikmat paling besar? Hidayah. Kita ni habis-habis kita dengki kat orang rumah besar, bini dia cantik, harta dia banyak, kereta dia mewah, perniagaan dia maju, dia asyik macam-macam lah. Tapi Yahudi ni dia dengki, bukan dengki rumah besar. Yahudi tak heran rumah besar, rumah dia lagi besar. Yahudi tak heran tak kaya, dia lagi kaya. Yahudi ni nak memisahkan umat Islam daripada nikmat yang paling besar, lebih besar daripada nikmat-nikmat tadi. Nikmat apa? Hidayah. Yang ni nikmat yang paling besar, Islam, iman, hidayah. Maka Yahudi nak memisahkan umat Islam. Jangan ada nikmat yang paling besar ini dengan meninggalkan Islam. Na'udzubillah. Tu yang dia nak buat sampai kiamat tu, kerja dia ni menyesatkan umat manusia. Tu yang kita bimbang tak? Kadang-kadang kita sendiri jemput Yahudi masuk rumah kita. Betul tak? Kita sendiri jemput Yahudi. Yahudi kat hujung jari kita je sekarang ni. Yahudi dekat hujung jari kita, tekan je. Ada dah tu Yahudi duk kempen, duk berdakwah. Tak kata kat komen dengan aku sekali pun duk buka itu, buka ini, entah apa-apa lah Yahudi tu, Facebook lah, buka YouTube lah, rancangan entah apa-apa, apa sahaja semuanya disebarkan. Balik rumah kita buka TV, tu peti 4 segi tu, peti TV 4 segi tu, apa sahaja channel yang tuan-tuan duk berlanggan tu, Astro lah, Netflix lah, entah apa lagi yang masuk dalam rumah kita. Kadang-kadang kita duk layan, anak-anak kita duk layan. Itu semua kerja Yahudi. Sebab tu kena pandai hujung zaman ni untuk memisahkan kita, bukan daripada nikmat-nikmat kecil. Yahudi tak heran nikmat-nikmat kecil. Yahudi nak pisahkan kita daripada nikmat yang paling besar, iaitu Islam dan iman. Itu nikmat paling besar, nikmat hidayah. Allahu Akbar. Fa'fu jadi penutupnya ayat 109 tu, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka kata Allah, maafkanlah mereka. Maafkanlah mana apa? Mentinggalkanlah mereka. Jangan pedulikan mereka.
Jangan peduli dengan dakwah mereka. Jangan termakan dengan dakwah mereka. Jangan termakan dengan hasutan mereka. Sebagaimana yang berlaku kepada Ammar bin Yasir Huzaifah tadi. Sahabat-sahabat yang baru sahaja mengalami kekalahan. Bayangkanlah, orang yang baru kalah ni, dia punya mentally down, orang putih kata. Dari segi mentalnya down. Allah, macam mana boleh kalah? Menyesalnya kita adalah sebab tak ikut Nabi. Nabi kata jangan tinggalkan bukit Uhud. Tak hak buat perangai itulah sahabat-sahabat yang gagal mentaati Rasulullah. Nabi kata mu jaga bukit Uhud, jangan tinggalkan bukit Uhud. Tapi mereka nampak harta semua sekali itu cerita perang Uhud dah, membuatkan mereka tu rasa menyesal, rasa sedih, rasa duka cita. Ketika itulah Yahudi mari berkempen, tak ada guna masuk Islam, tak ada guna berjuang, tak ada guna ikut Muhammad, Allah tak tolong pun kamu, mari masuk Yahudi. Ketika itulah mereka berdakwah, buat propaganda, lalu turun ayat ini, fa'fu wasfahu, jangan peduli, jangan peduli, jangan ikut mereka, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan urusannya. Tahulah Allah nak mengajar mereka ini musuh-musuh Islam. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas segala-galanya. Jadi dua ayat pada pagi ini memberi pengajaran kepada kita. Yang pertama, adab dengan Rasulullah, adab dengan Nabi. Jangan ambil perangai Yahudi, sebagaimana Yahudi tak beradab dengan Nabi Musa. Ataupun kita kata adab dengan ulama. Hari ni orang macam-macam tuduh ulama. Tak, panggil lebay lah, lebay tak guna lah. Lebay, kalau orang Kelantan dia panggil lebay kelarah. Orang tak tahu lah, orang Perak faham ke tak? Orang kalau pakai kopiah putih macam ni, aku pakai kopiah putih berjubah, untuk lebay lah tu, lebay kelarah. Tak, lebay kelarah, lebay cari makan macam-macam lah. Dia lupa bila dia mati siapa dia cari. Bukan dia cari, keluarga dia lah cari. Dia tak cari lah, dia mati dah. Bila mu mati, mu nak masuk kubur sendiri. Tok lebay tu jugalah mu cari. Orang masjid masa hidup tu hina orang masjid. Tak, masa hidup hina orang surau. Orang masjid, orang surau, tok lebay ni, ustaz-ustaz, tok guru ni. Tak, punya benci bila mu mati. Orang masjid, orang surau juga lah menguruskan kamu. Mu tak masuk, mu tak balik masuk kubur sendiri. Itulah penghinaan kepada, kita kata, alim-alim ulama, ustaz-ustaz, tok guru yang menyebarkan agama Allah. Zaman ni zaman tak ada Nabi, tak ada Rasul lah. Jadi adab tu kepada siapa? Kepada ulama, kepada tok guru yang menyebarkan agama Allah ini. Jaga adab. Yang kedua ialah hati-hati dengan musuh kita Yahudi yang nak pisahkan kita daripada Islam. Yang akan buat kerja sampai kiamat. Masuklah kat Malaysia ni. Kerja-kerja ini akan sampai kiamat, supaya kita, na'udzubillah, dilalaikan jauh daripada masjid, jauh daripada Quran. Mereka buat macam-macam supaya manusia ini tersesat, meninggalkan agama. Nikmat paling besar tu Islam, iman, hidayah. Jangan sampai kita berpisah daripada nikmat yang besar ini dengan kerja-kerja jahat Yahudi tadi. Wallahu alam. Cukuplah setakat tu tuan-tuan. Saya pun tak boleh lama. Pagi ni ada mesyuarat agung PIBG, kena pergi sekolah pula. Mesyuarat agung PIBG, dan saya berhenti di sini. Kita sambung lagi pada, kalau ikutkan jadualnya, rasanya Cikgu Wan ada minta saya datang kuliah maghrib pada 31 Mei insya-Allah. Jadi kita jumpa pada kuliah maghrib 31 Mei nanti insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa, insya-Allah aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah. Assalamualaikum.